أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatul Islam assalam wa tahiyyati ahli al-jannah. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala ganjarkan ganjaran yang sangat besar bagi mereka-mereka yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Hadis yang selalu kita dengar daripada tokoh-tokoh kita mengajar, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan solat kerana Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dalam berjamaah, mendapat takbir ihram yang pertama imam, ditulis baginya dia pelepasan, iaitulah pelepasan dari neraka dan pelepasan dari nifaq. Yang makna mendapat takbiratul ihram imam ini adalah apabila makmum melafazkan Allahu Akbar, sebaik sahaja imam selesai mengucapkan lafaz Allahu Akbar pada permulaan salat dan sebelum imam membaca surah Al-Fatihah. Jadi di antara kelebihan yang Nabi sebut ini, maknanya kita dan dengan tok imam. Kita dan dengan tok imam pada rakaat yang pertama. Itulah ketika mana nak mulakan sembahyang, bila mana tok imam kata Allahu Akbar, lepas tu kita pun Allahu Akbar. Selama 40 hari kita akan dapat dua pelepasan daripada neraka dan pelepasan daripada nifaq. Jadi bila bincang tentang takbiratul ihram ini, di antaranya kita kena tunggulah tok imam tu habis takbir dulu. Bila mana tok imam habis takbir Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Takut tok imam ni kadang-kadang dia nak buat sekali lagi, ada niat molek. Jadi jangan gaduh akan takbir. Ni kadang-kadang kita lebih dari tok imam. Tok imam dah Allah, dia Allah kepada.
siap dah takbir. Dan takbiratul ihram ini mestilah dengan lafaz. Bukan main dalam hati begitu. Gitu. Dalam hati. Mesti Allahu Akbar, mesti lafaz kena ada. Tak boleh kita tak lafaz takbiratul ihram ini. Jadi mesti sebut Allahu Akbar. Kena sebutlah. Jadi pastikan kita sebut takbiratul ihram itu sebelum daripada, selepas daripada imam sebut takbiratul ihram. Lepas tu tak apalah kita nak takbir pun. Jadi dapat pahala yang sangat besar Nabi sebut ini. Dan nak cerita tentang takbiratul ihram ni juga, di antaranya orang-orang yang mari lewat. Contohnya orang yang masuk semayang berjemaah ni, dia mari lewat. Masa tu tok imam nak bagi salam dah. Tok imam nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau tok imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka tak dapat dia berjemaah tadi. Jadi maknanya dia kena sempat dengan tok imam tadi pada sebelum tok imam bagi salam, nak dapat pahala jemaah ni. Maknanya bila mana makmum sampai, contohnya makmum yang masbuk, bila mari lewat, bila dia mari lewat tengok tok imam rakaat terakhir dah, jadi pastikan dia ni sempat dapat takbiratul ihram. Yang mana kalau makmum tu sempat takbiratul ihram sebelum imam memberi salam yang pertama, maka dia dikira mendapat pahala solat berjemaah bersama imam. Ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Minhajul Talibin. Was-sahihu idrakul jama'ati ma lam yusallim, dan pandangan yang sahih adalah dianggap mendapat pahala berjemaah selagi imam belum bagi salam. Mana sebelum imam bagi salam tu boleh lagi kita dapat pahala berjemaah. Dan jika makmum bertakbiratul ihram sedangkan imam telah memberi salam, atau imam tu bagi salam dah ni, dan menurut pandangan Imam An-Nawawi, jika salam yang diucapkan imam itu belum sampai pada huruf mim, ini dalam sikit, salam tadi belum sampai huruf mim, maknanya as-salam, bau as-salam, alaikum dok lagi, jadi dikira makmum tadi dapat pahala solat berjemaah. Kadang-kadang tu di mari tu takbir tu tak imam as-salam dah, dang lagi. Namun jika dia kalau imam tadi sampai pada huruf mim, Assalamualaikum, dalam salam yang pertama, maka makmum tadi tidak mendapat solat berjemaah, tak dapatlah. Jadi mana dia kena dapat Assalamualaikum selagi mana imam tadi itu tidak melafazkan yuntiqu bil mim min alaikum. Kalau dah mim habis dah, Assalamualaikum, tak dapat pahala berjemaah. Ini di antara kita kena tahulah, bila mana kita semayang berjemaah ni, dia ada cara-cara yang penting yang kita kena belajar. Dan kita kena semayang ni tuan-tuan sekalian dalam keadaan tenanglah, jangan keadaan gapa-gapa. Kan? Kena semayang ni ada tamak ni. Semayang ni kena ada tertib turning dia, orang panggil, orang Terengganu kata. Yang mana jangan semayang laju sangat. Semayang macam nak patuk ayam. Laju. Nak kejar benda tahu. Nasi lemuk ada je dua depan tu, tak ada masalah, tak lari pun nasi lemuk tu. Nak kejar apa lagi? Nak kejar, tak lari. Maknanya benda kita nak kejar ni ada, tak lari. Tak usah gaduh lah kita semayang ni laju-laju. Kenapa? Kerana bimbang kita ni menjadi orang yang mencuri dalam semayang. Kerana Nabi SAW mengatakan, aswa'un nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi. Seburuk-buruk manusia ya orang yang mencuri dalam semayang dia. Dalam semayang pun boleh curi juga. Ingat ke curi ni mana luar semayang, mana ialah curi duit tabung masjid ke, curi duit tok imam ke, duit tok bilal ke, ingat curi begitu. Tapi Nabi kata curi ni, orang yang buruk ni ialah mencuri dalam semayang. Mencuri lagu mana? Nabi kata, ya Rasulullah, kaifa yasriku min salatihi, macam mana mencuri dalam semayang? Maka Nabi kata, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha.
Iaitulah orang-orang yang tak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi nak dapat kesempurnaan rukuk ni tuan-tuan sekalian, paling kurang nak dapat kesempurnaan, mestilah kita baca 3 kali subhana rabbiyal azim. Nak dapat kesempurnaan 3 kali paling kurang. Kalau kita semayang jemaah ataupun semayang nak lebih lagi, baca 5, 7, tapi paling kurang baca 3, paling kurang. Barulah nampak kita ada semayang tu adanya tertib terning kita. Semayang dengan Tok Imam baru dah kadang-kadang rasa Tok Imam semayang dok laju mana, setengah tu semayang Tok Imam laju juga, buat mana kan. Kena sederhana lah, kita ni kena sederhana. Jangan terlampau laju sangat, jangan terlampau slow sangat bagi Tok Imam. Dan bagi makmum pula, bila mana dia dah belajar dengan Tok Imam tadi semayang dia, bila dia semayang balik belakang tu, semayang jangan laju sangat. Mana semayang tu biarlah dengan cara yang sederhana, jangan laju, jangan slow, supaya kita ni nak dapat khusyuk, nak dapat kesempurnaan daripada semayang. Apa guna kita semayang kalau kita banyak buat benda yang melanggar daripada etika ataupun adab bersemayang tadi, rugilah. Jadi pastikan cara semayang kita ni semayang yang sempurna, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, di antaranya adab datang ke masjid ini iaitulah ikhlaskan niat. Iaitulah datang ke masjid jangan dalam keadaan tergopah-gopah atau berlari, bahkan dengan langkah yang biasa, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki yang banyak menuju ke masjid dengan perjalanan biasa menatijahkan ganjaran yang pahala yang sangat banyak. Ni hadis ni kita dengar sama dah, cuma kita nak ingatkan balik yang bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tazal al-malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salata." Nabi kata, bila kamu berwuduk lalu mengelokkan wuduknya, bila kita ambil wuduk ni, kita sempurnakan wuduk kita, kemudian keluar ke masjid, mana berwuduk daripada rumah lagi, yang moleknya kita berwuduk daripada rumah lagi, ambil siap-siap. Kita mandi, bersihkan diri kita, ambil wuduk, kemudian kita melangkah ke masjid. Summa kharaja ilal masjid, dalam keadaan kita melangkah ke masjid ni tuan-tuan sekalian, kita nak keluar dari rumah tu, ada satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Iaitulah di antaranya peristiwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bermalam di rumah ibu saudaranya Maimunah, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan olehnya, fa'atahu Bilal fa'adhanahu bis-salah faqama fa shalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aihi Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Bilal datang ke rumah Nabi SAW. Ni isteri Nabi cerita. Bilal datang ke rumah Nabi SAW, diberitahu kepadanya tentang masuknya waktu solat subuh. Bagi tahu tentang masuknya waktu solat subuh. Lalu Nabi SAW lalu bangun mengerjakan solat. Nabi bangun mengerjakan solat, dan dalam doa itu walam yatawadda, dan tidak berwuduk. Nabi memang tidur, Nabi tak macam tidur kita lah. Tidur Nabi ni tanamu aini walam yanamu qalbi. Bila Nabi tidur, mata Nabi tidur, hati Nabi tak tidur. Nabi bangun dalam keadaan Nabi tak berwuduk, dan dalam doa Nabi, bila mari kejut Nabi tadi bagi tahu masuk lima yang subuh, lalu baginda bangun semayang tak berwuduk, dan dalam doa itu
Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hati jantungku ini cahaya. Ni tuan-tuan boleh amal. Nak mari masjid ni kan, naik MT ke, naik Jaguh ke, tak okey tak? Naik apa sekalipun, kereta, naik skuter ke, naiklah apa sekalipun, Alphard dan sebagainya, baca doa ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hati jantungku cahaya. Wa fi basari nura, dan dalam penglihatanku cahaya. Wa fi sam'i nura, pada pendengaran aku cahaya. Wa an yamini nura, dan di sisi kanan aku cahaya. Wa an yasari nura, dan sisi kiri aku cahaya. Wa fawqi nura, atas aku cahaya. Wa tahti nura, bawah aku cahaya. Wa amami nura, depan aku cahaya. Wa khalfi nura, belakang aku cahaya. Wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya. Ni di antara doa tuan-tuan sekalian. Kalau boleh kita hafallah doa ni, kerana tak payah mana pun, belakangnya nura-nura je belakang. Cuma tukar saja, kita ingat jantung kita, kemudian penglihatan kita, kemudian pendengaran kita, kemudian kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita, depan kita, belakang kita. Last sekali, Allahumma waj'al li nura. Ni tuan-tuan sekalian, bagus ni kita hafal doa ni. Jadi bila mari semayang tu kan, baca doa ni. Baca doa ni. Keluar rumah tu dah baca doa dah macam-macam, bismillah wala haula wala quwata illa billah. Baca doa di antara doa, macam-macam doa yang Nabi ajar, bacalah. Kemudian baca doa yang Nabi ajar ni. Supaya apa? Kita dapat cahaya. Kita nak cahaya. Cahaya ni yang bantu kita pada hari akhirat kelak. Masa ni lah orang-orang munafik, orang-orang kafir nak sangat cahaya orang beriman. Nak sikit cahaya weh, orang beriman nak sikit, pasal kami ni dalam kegelapan. Sebab itulah pentingnya cahaya. Bila kita semayang ni, cahaya. Apatah lagi, bila kita minta dengan Allah Ta'ala ni, setiap benda yang kita lakukan dalam tubuh badan kita ni, semuanya bercahaya. Cahayalah yang kita nak untuk membantu kita pada hari akhirat, tuan-tuan sekalian. Jadi keluar ke masjid baca doa ni, la yukhrijuhu illa salatu. Kemudian sama hadis yang mula-mula tadi kita baca, bila kita melangkah satu langkah, untuknya satu darjat, kita melangkah satu langkah tu dapat satu darjat, dan dihapuskan darinya satu dosa. Bayangkan, melangkah tu dapat satu darjat, dan dihapuskan satu dosa kita. Bila dia mengerjakan solat, faiza salla, mari sampai masjid semayang. Nabi kata faiza salla, bila dia semayang, datang masjid dia semayang. Bila dia mengerjakan solat, sentiasalah para malaikat berdoa dengan doa. Dapat doa para malaikat. Yang kita tahu bagaimana doa malaikat ni, malaikat ni makhluk yang Allah Ta'ala jadikan daripada cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum, tak pernah derhaka pada Allah. Jadi antara doa yang kita nak, doa malaikat. Nak dapat doa malaikat ni, tuan-tuan kena mari masjid. Malaikat tolong doa, malaikat ni tak ada dosa. Dia tak buat benda, dia taat pada Allah Ta'ala saja. Jadi di antara doa malaikat ini, bila mana orang datang sembahyang ni, malaikat akan doa, malaikat kata apa? Allahumma salli alaih, ya Allah berilah keampunan untuknya. Allahumma salli alaihi, maknanya selawat ni maknanya dengan makna ampunkan dosa dia. Malaikat bila doa Allahumma salli alaih, ya Allah ampunkanlah dosa dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin, dan seseorang itu sentiasa berada dalam semayang, mendapat pahala selama mana dia menunggu semayang. Macam kita pada hari ini, tiap-tiap lepas maghrib ada kuliah. Jadi bayanglah, lepas kita semayang, kita tunggu sampai nak masuk semayang yang isyak pula lepas ni. Dalam masa ni Allah Ta'ala, yang mana malaikat mendoakan kita, Allahumma salli alaihi, Allahumma rahamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma rahamhu. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Ni dapat pahala yang sangat hebat, dan dapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah di antara
perkara yang boleh kita buat, dan mudah-mudahan dengan muqaddimah tadi kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi tuan-tuan sekalian dalam surah Yasin, tafsir surah Yasin. Ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Tuhan, khalaqal azwaj, yang telah menciptakan makhluk-makhluk. Azwaj ni berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya. Mimma tumbitul ardh, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, atau dari diri mereka. Wa mimma la ya'lamun, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Setelah daripada Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya pada ayat sebelum ni, Allah Ta'ala suruh kita syukur pada Allah Ta'ala. Cara syukur dengan kita beriman pada Allah dan kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu cara kita syukur pada Allah, dengan cara kita tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas ayat tu Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi khalaqal azwaj. Subhana ni dalam bahasa Arab tuan-tuan sekalian, satu kita panggil satu ucapan yang dalam keadaan yang pelik. Orang bila tengok satu benda yang pelik, benda yang kita kagum, kita kata subhana. Bila mana subhana ni, benda subhanallah contohnya. Tengok satu benda yang pelik, satu benda yang mengkagumkan kita, kita kata subhana. Sebagai contoh dalam suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ayat tu, Subhanalladzi asra maha suci Allah yang perjalankan hambanya daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi subhanallah, maknanya maha suci Allah. Mana benda yang kita panggil apa, sesuatu yang pelik lah. Macam mana daripada Mekah ke Baitul Maqdis dalam masa yang singkat saja. Kemudian ni menunjukkan bagaimana maha suci Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi subhana ni dalam Quran banyak. Ada guna subhana dengan masdar, ada guna sabbahalillah. Sabbahalillah, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, dengan fi'l al-madhi. Ada yang guna dengan fi'l al-mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang guna fi'lul amr, sabbih isma rabbikal a'la. Yang mana fi'lul madhi, fi'lul mudhari', fi'lul amri, dulu, sekarang, dulu, sekarang, sedang dan sekarang ni, mana nak bagi tahu setiap masa ni kita kena mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Setiap masa tuan-tuan sekalian kena mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Sebab itulah kita lepas semayang, di antara wirid kita, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kenapa? Kerana kita ni diperintah oleh Allah untuk bertasbih memuji dia bukratan wa asila. Siang malam kena puji Allah Subhanahu wa taala. Kena sentiasa memuji Allah. Jadi bila kata subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi khalaqal azwaj, yang menciptakan. Khalaqa ni tuan-tuan sekalian dalam bahasa Arab, khalaqa ni maknanya suatu benda yang Allah Ta'ala jadikan itu belum ada lagi. Ini makna khalaqa. Maknanya belum ada lagi, dan tidak ada siapa-siapa, dan tidak ada kita panggil apa, contoh yang boleh tiru masa tu, tak ada. Ini khalaqa. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan bumi ni, khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ni, makna apa? Tak ada lagi orang yang cipta langit dan bumi ni, tak ada lagi. Tak ada siapa yang boleh cipta, tak ada. Makna tak ada orang yang boleh mencipta langit dan bumi. Sebelum tu tak ada siapa-siapa yang mencipta, dan tak ada contoh pun sebelum tu. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, Allah Ta'ala jadikan syurga neraka, Allah Ta'ala jadikan gunung ganang, Allah Ta'ala jadikan kursi, Allah Ta'ala jadikan arash, Allah Ta'ala jadikan qalam. Yang mana sebelum ni, daripada jadinya manusia, yang mana Allah Ta'ala jadikan ini sebelum semuanya, maknanya tak ada belaka. Kita ni tuan-tuan sekalian,
jadinya kita Allah Ta'ala ciptakan ini ni, tak tahu nombor berapa dah sebenarnya. Tak tahu nombor berapa dah. Kalau kita ambil nombor giliran tu, kita ni hak belakang sekali dah sebenarnya. Berbanding dengan sebelum kita ni, sebelum Nabi Adam lagi, dah ada dah malaikat, dah ada dah jin. Bayangkan, makhluk-makhluk Allah yang terdahulu dah ada dah. Kita ni yang kemudian dah sebenarnya. Dan kena bandingkan kita ni dengan ciptaan Allah yang lain, makhluk-makhluk yang lain, kita ni tak ada nilai, tak ada, kita panggil apa, tidak ada, kita ni kecil sangat tuan-tuan sekalian. Nak dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kita baca tiap-tiap lepas sembahyang ayat kursi itu, yang mana kursi Allah Ta'ala ini meliputi langit dan bumi. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, meliputi langit dan bumi. Dan Nabi kata, nak bagi tahu bagaimana besarnya, agungnya kursi Allah Ta'ala ini, andaikan dilemparkan sekeping besi ke dalam di padang pasir yang sangat luas. Jadi yang sekeping besi itulah langit, dan yang luas tu kursi, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu duk langit kita ni luas mana? Luas langit kita ni tuan sekalian 7 lapis. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis Allah Ta'ala jadikan. Setiap lapisan langit ketebalan dia tuan-tuan sekalian 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan bayang sampai ke langit yang ke-7. Makna apa? Lebih kurang 7,000 tahun perjalanan. 7,000 tahun perjalanan tu, bayangkan besar lagi kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni apa? Kita ni debu je lah. Kita ni debu je, kita ni haluh je. Setara haluh ni pun sombong dengan Allah. Debu macam ni pun sombong dengan Allah Ta'ala lagi. Tak nak mari sejik surah lagi. Tak nak mari dengar, mari semayang, mari ngaji lagi. Dah lah kita jahil zaman muda. Zaman muda dulu buat warna jahil. Dah bawa lori sebagai contoh. Bukan marah bawa lori ni, nak cerita. Bawa lori 30 tahun bawa lori. Kata ustaz saya bawa lori 30 tahun dah. Dak semayang bang, bawa lori sampai Singapura, bawa lori, bawa bah. Dak semayang bang, dak kenal semayang bang. Dah 30 tahun mu masa muda mu tak kenal semayang, dak semayang nak main masjid. Dah zaman tua ni buat benda. Zaman kita tua ni buat benda, nak tanya. Sibuk dengan cucu pula. Cucu pula di rumah ramai ustaz. Sama je lah. Sampai bila kita nak jadi begitu tuan-tuan sekalian? Sampai bila kita tak ada masa nak memperuntukkan diri kita ni untuk mengaji, untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memahami fiqh, memahami tauhid, memahami agama Allah Ta'ala. Kalau kita tahu kita ni ibarat debu saja, mana tak ada nilai kita ni sebenarnya tuan-tuan sekalian. Bumi ni pun kecil je sebenarnya, nak bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain yang lebih jauh, lebih besar daripada kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena jangan jadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk ni semuanya berpasangan. Ada kita panggil apa? Ada pasangan-pasangan dia. Ada awal, ada akhir. Ada pangkal, ada hujung. Bagi benda yang tak berhidup, dan dia ada pasangan-pasangan dia. Kalau benda yang hidup ada pasangan dia, perempuan laki, laki perempuan. Tumbuhan pun gitu juga. Ada hak ni, ada hak perempuan, ada hak laki. Kan? Ini orang pertanian tahulah puan. Betik perempuan, betik betina, betik kurma pula ada, pula kurma hak jenis. Dia ada. Allah Taala jadi kata tuan sekalian ni, mana kita ni ada pasangan-pasangan berlaku. Molek Allah Taala jadikan kita ni. Kalau laki belaka, Allah warna kita agak-agak. Kalau laki belaka, puah tengok, tak jadi benda. Kan? Pun dah tengok warna sama belaka kita, orang laki belaka contoh. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ni ada pasangan, ada orang perempuan. Jadi lain sikit. Ni dia, jadi lain sikit. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada pasangan tadi ada anak pula. Ini bagaimana cantiknya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah Ta'ala jadikan di atas dunia ni makhluk dia macam-macam, yang tak hidup pun macam-macam. Ada pasangan-pasangan dia, ada kasar, ada haluh, ada panas, ada sejuk, ada tinggi, ada rendah, ada masing, ada tawa, ada positif, ada negatif. Ini berpasangan-pasangan Allah Ta'ala jadikan. Kalau dikaji tuan-tuan sekalian, mengapa semua benda hidup dan mati dijadikan berpasangan oleh Allah, maka sudah tentulah kita akan dapati hikmah dan kebaikan yang sangat banyak. Ini dia. Kalau kita kaji betul-betul tuan-tuan sekalian, kajilah, kaji. Sebab itulah banyak dalam Al-Quran ini suruh kita kaji sebenarnya. Afalam yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Afalam yanzuru. Tidakkah kamu tengok, renung, kaji bagaimana unta dilahirkan. Allah Ta'ala nak suruh kita ni kaji. Akal yang kita ada ni kita kaji, tengok bagaimana makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ini, berpasang-pasangan ini, ada hikmah-hikmah dia tuan-tuan sekalian. Sementara bagi benda yang bukan hidup pula adalah supaya ia menghasilkan tidak balas, dan banyak lagi hakikat dan hikmah berpasangan yang tak diketahui oleh manusia. Jadi banyak lagi. Sains pada hari ni pun tak cakap nak kaji dah, macam-macam. Bila kaji jumpa benda ni, kaji jumpa benda ni. Ada semua kajian-kajian yang terbaru. Ini merupakan bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, di antaranya mimma tumbitul ardh. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi ini berpasang-pasangan. Antaranya seperti mana orang-orang Arab dia mengahwinkan kurma jantan dengan kurma betina. Ni yang saya sebut tadi. Nak bagi jadi buah kurma ni, kena bagi kahwin dulu. Ni dia. Kahwinkan dia. Orang Arab dulu buat gitu. Debu-debu bunga dia tu dicantumkan sehingga menyebabkan kurma betina akan menghasilkan buah yang banyak. Ni dia. Makna apa? Dia ada pasangan-pasangan. Wa min anfusihim. Anfusihim ni diri kamu sendiri, Allah Ta'ala kata. Jadi manusia ni pun ada lelaki ada perempuan. Jadi bila ada lelaki ada perempuan, makin bertambah lagi generasi, tambah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh hidup di atas dunia ni. Ni bila ada pasang-pasangan. Di kalangan manusia pula ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang senang dan yang susah. Ada orang kaya, biasa ada orang kaya. Atas dunia ni maknanya ada yang kaya, ada yang susah, ada. Kalau semua kaya, susahlah tuan-tuan. Semua kaya belaka. Susah juga, kaya belaka. Semua rumah 4 juta belaka. Kan, rumah peradung sekitar peradung ni 4 juta belaka rumah. Kaya belaka. Susah juga. Antara nak isi duit ke siapa? Kan, pitih banyak. Kalau miskin belaka, susah juga. Miskin belaka. Gaji contohnya yang 50 riyal je sebulan sebagai contoh. Miskin belaka. Susah juga. Jadi comelnya Allah Ta'ala buat ni, ada kaya boleh bantu orang miskin. Orang miskin pula walaupun dia susah dapat dibantu oleh orang yang kaya tadi tuan-tuan sekalian. Ini makna comel aturan Allah Ta'ala. Jangan pula orang kaya yang Allah Ta'ala bagi rezeki ni dia sombong pula. Tentang dia kaya tak tolong orang susah. Tentang dia kaya tak sumbang terus ke masjid. Kan, hak gaji 3 juta, 4 juta, hak gaji sebulan 300 ribu. Sombong, sibuk sangat dengan duit, dengan dunia. Siapa tak mari dah semayang bang di masjid tuan-tuan sekalian. Ini yang berlaku ni, kita bimbang. Boleh dunia habis, tenggelam gitu je. Jadi dunia ni jangan kita letak dalam hati kita. Nak pakar-pakarlah. Atas dunia ni nak pakar-pakarlah, tak kilah nak pakar benda. Kereta besar pakarlah. Nak bakar motor besar, pakarlah. Rumah besar, pakarlah tuan-tuan sekalian. Tapi jangan sampai kita melupakan akhirat kita. Jangan sampai tinggal akhirat kita. Ni masjid, semayang bang ni tuan-tuan sekalian. Mana apa ada duit, kita ada duit, walaupun kita tak kaya mana pun, mana apa kita boleh sumbang, boleh bagi pada masjid kita sebagai contoh, kan? Mana boleh kita bagi duit kita ni, mana apa ada sama tiap-tiap contoh, tiap-tiap minggu, hari Jumaat ke, kita sumbang ke masjid, bagi derma sebagai contoh, kan? Rokok boleh beli, rokok boleh beli, kan? Kalau tengok, hak ni hisap dan hisap rokok dan
Dan ni sekarang berapa? Dulu 10 riyal, sekarang 17 riyal. 17 riyal ni dia boleh beli rokok. Baharang makruh, malah cerita banyak tu ustaz lain cerita. Saya nak cerita dia boleh beli. Boleh beli rokok ni. Dan bukan kata kalau sebuku mana cukup. Kan? Sebuku dah cukup isap rokok. Kau isap rokok luar masjid. Kau isap rokok. Kan? Habis semuanya kau isap rokok. Allahu Akbar. Sebuku dah cukup saja tu. Luar masjid, luar ni banyak lagi rokok dia pakai. Boleh hisap 17 riyal, tuan-tuan bayang. Cuba kali dengan sebulan, berapa you boleh? Tak 500 lebih sebulan. Allah, 500 lebih sebulan. Mari masjid sembang sia aja. Allah, apa benda? 500 riyal sebulan boleh beli rokok tu, tuan-tuan sekalian. Kan? Boleh beli, kita kata rokok tu, mari masjid ni sumbang sia aja. Allahu Akbar, sepatutnya sumbanglah. 50 riyal ke 10 riyal ke. Kenapa rokok kita boleh beli? Nak sangat mencari duit beli rokok kita ni. Orang isap rokok dia tahulah. Dia boleh cari, dia boleh cari. Tak ada duit pun dia boleh cari. Kan? Kalau tak ada duit, tak imam, RM1, RM2. Contohnya. Dia mari tanya kita. Dia bagi start RM1, RM2. Mana beli rokok? Beli rokok. Tu dia tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita, bila mari masjid sumbang, Allahu Akbar, sikit sangat. Sumbanglah banyak sikit untuk masjid ni tuan-tuan sekalian. Tak ruginya kita ni. Kemudian ada yang senang, ada yang susah. Allah Ta'ala jadikan ini. Tak nafilah, ada yang senang Allah Ta'ala jadikan, ada yang susah. Ada yang alim, ada yang jahil. Ada yang alim, ada yang jahil. Yang alim ni memang kita nak belaka jadi alim, belaka kalau boleh. Nak belaka jadi alim ni. Di antara hak Nabi suruh ni, kita ni jadi alim lah. Mana jadi alim ni belajar mengaji. Kun aliman, Nabi kata, jadilah kamu ni orang alim. Mana kena belajar tuan-tuan sekalian. Kalau tak boleh belajar, Nabi kata, kun muta'alliman. Jadilah tadi alim ni orang hak mengajar tu, jadilah orang yang belajar, muta'alliman. Belajar, mari belajar, mana belajar dah ilmu-ilmu yang banyak dalam Islam ini. Tak boleh juga belajar. Au mustami'an, Nabi kata, mari dengar dah apa dah, mari dengar. Mari dengar je. Mari kita ni, mari dengar kita ni. Dia kalau mengaji ni, dia ada buku belakang kitab pen tulis ni. Tu kalau muta'alliman sungguh dia mengaji lain. Dia ada tulis ustaz kamu apa? Tulis. Ya, betul. Doa apa tadi ustaz? Tu kalau muta'alliman. Tapi kalau mari nak dengar, dia dengar jelah, mustami'an. Dengar. Tak apa dah. Mari dengar, tak apa dah. Ataupun kalau tak ada dengar, au muhibban, Nabi kata. Muhibban ni apa? Musayang pada orang alim, musayang pada orang mengaji, musayang pada orang dengar. Mukasih pada 3 orang ni, Nabi kata. Kalau tak boleh nak jadi alim dah, tak boleh nak belajar dah, tak boleh nak dengar dah. Muhibban, suka pada 3 ni. Wala takun khamisan fatuhlik. Jangan kamu jadi yang kelima, kata Nabi, kamu akan binasa. Hak kelima ni apa? Alim pun tidak. Kan? Alim pun tidak. Muta'alimah, belajar pun tak apa dah. Dengar pun tak juga. Kemudian benci pula orang mengajar. Ni. Benci pula kepada orang mengajar, benci kepada orang tukang ajar, benci pada dengar. Tak suka pada benda-benda gitu. Ni akan binasa, Nabi kata. Sebab itulah kita tuan-tuan sekalian kena jadi 4 golongan yang Nabi sebutkan tadi. Jadi atas dunia ni ada orang alim, ada orang jahil. Mana saling kena belajar di antara satu sama lain. Orang jahil belajar dengan orang alim. Ada yang taat dan ada yang ingkar. Ada yang taat, ada yang ingkar. Orang beriman kena taat pada Allah Ta'ala. Orang derhaka, itulah, ada syurga, ada neraka. Balasan bagi orang yang tak taat, mana balasan dia? Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah seterusnya. Supaya apa? Mereka saling membantu di antara satu sama lain dan dapat menjalani kehidupan di dunia dengan lebih sempurna. Kan? Mana Allah Ta'ala jadikan ini, nak suruh kita ni ta'awun, bantu di antara satu sama lain. Sebab itulah dalam kita hidup di atas dunia ni, syariat Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian, dia banyak kita ni dengan
beramalat dengan makhluk-makhluk Allah. Kita bukan hidup seorang diri. Hubungan dalam Islam ni dia meliputi semua aspek, kerana kita tak boleh hidup seorang diri. Di sana kita ada muamalah kita dengan manusia. Di sana kita ada muamalah kita, mana ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Di sana ada cara kita dengan binatang, dengan harta benda, dengan ni, macam-macam. Sebab tu Islam ni tuan-tuan sekalian, syariat ini dia meliputi semua. Tak ada satu pun yang syariat tinggalkan pada kita, melainkan pada perkara-perkara ijtihad. Al-faraghat yang kosong untuk ijtihad. Contohnya dalam pemerintahan. Ada benda-benda yang pemerintah ni tengok perkara-perkara yang ada maslahah, ada kebaikan, maka dia kena ambil kebaikan. Ni nak cerita tuan-tuan sekalian, maknanya kehidupan kita atas dunia ni perlu di antara satu sama lain. Bukan kita hidup seorang diri di atas dunia ni, bukan. Nak duduk seorang diri, duduk dalam hutang lah senang. Kita mari masjid seorang ni bukan nak sembahyang bang saja, mesti ada hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan jemaah kita. Mana kita ada mana ta'awun sama-sama kita ni untuk menguatkan hati-hati kita. Ni dak mana apa, mari sembahyang bang juga balah antara satu sama lain. Ni tak boleh. Kita nak biar apa, bila kita mari sembahyang ini, Allah Ta'ala satukan hati-hati kita ni. Biar kita ni dalam satu hati yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Begitu juga pada tubuh manusia. Kalau kita tengok Allah Ta'ala jadikan berpasangan. Ada mata kiri, ada mata kanan. Ada telinga kiri, ada telinga kanan. Ada dua buah pinggang. Kalau satu rosak, maka manusia boleh meneruskan kehidupannya dengan buah pinggang yang masih ada. Buah pinggang yang Allah Ta'ala beri dua pada kita. Kalau rosak satu buah pinggang, ada selagi boleh guna. Allahu Akbar. Begitu pemurahnya Allah Ta'ala dengan kita, tuan-tuan sekalian. Dan akhir ayat ini Allah Ta'ala kata wa mimma la ya'lamun, ataupun dari apa yang mereka tidak diketahui. Maksudnya banyak lagi makhluk Allah yang berpasangan yang tak diketahui oleh manusia. Menunjukkan betapa ceteknya ilmu kita. Sikit sangat ilmu kita ni, yang mana luahnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah bila kita tahu kita ni lemah, kita ni kerdil, terbatasnya ilmu kita, terbatasnya akal kita ni, jangan jadi sombong. Jangan kita takabur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang taat pada Allah, bukan hamba yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukuplah pada malam ni, tuan-tuan sekalian, satu ayat saja, supaya kita dapat tadabbur ayat ini, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan ayat ini dan menjadi panduan dalam kehidupan kita di atas dunia ni. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang, yang lemah, datang daripada diri hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.